Baik, ini bukan sahaja perkembangan politik memilih seorang Perdana Menteri ke-9. Ini menjangkaui usaha tersebut. Kami di Astro Awani sentiasa membawakan perbincangan terkini, membawa suara rakyat dan juga segala harapan yang disuarakan oleh pelbagai pihak tentang kestabilan politik yang dimahukan. Ramai yang menyebut tentang reset politik, reset Malaysia dan juga overhaul secara keseluruhannya sistem demokrasi kita, sosioekonomi kita dan juga institusi. Kerana inilah masanya kita berdepan dengan 3 krisis berganda ketika ini, krisis politik, krisis kesihatan awam dan juga krisis ekonomi. Sudah tiba masanya untuk sesiapa pun yang bakal memimpin nanti untuk melihat ketiga-tiga aspek ini, melakukan penstrukturan semula yang mungkin mengambil masa namun memerlukan usaha yang getir, yang lebih tersusun untuk sama-sama melakukan penstrukturan tersebut. Itu yang ingin saya bincangkan pada jam ini. Saya nak membawakan tetamu saya pada jam ini, Ketua Ekonomi Pusat Pendidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkiso, Profesor Mahathir Dr. Muhammad Yusof Sehari. Assalamualaikum Prof, selamat pagi. Baik, terima kasih Prof kerana meluangkan masa bersama dengan kami Prof. Kalau kita melihat terlebih dahulu Prof, saya nak melihat kepada apakah cadangan yang diberikan oleh individu yang dalam politik tetapi di luar daripada kemahuan untuk mendapat jawatan Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad, untuk konteks politik pada masa kini lah, di mana Tun Dr. Mahathir menyatakan bahawa beliau mahu mempengerusikan Majlis Pemulihan Negara MPN. Ini amat penting pada pandangan beliau kerana inilah satu antara jalan utama untuk penstrukturan itu dilakukan dalam segenap aspek, deep restructuring dan sebagainya. Pada pandangan Prof sendiri, MPN ini bagaimana harus dijayakan dan juga bagaimanakah pengasingan kuasa itu harus diwujudkan supaya setiap keputusan yang dibuat oleh MPN sebagai contoh dapat diangkat oleh Kabinet bukan sahaja untuk dipertimbangkan namun dilaksanakan, kerana ini melibatkan pandangan pakar dan sebagainya Prof. Baik, terima kasih Najib kerana menjemput saya. Dalam konteks ini ataupun dalam persoalan ini sebelum saya nak komen berkaitan dengan cadangan Tun berkaitan dengan Majlis Pemulihan Negara, elok kalau kita lihat dari segi governance ataupun institusi yang ada pada ketika ini dan yang lama telah diamalkan sejak pemerintahan yang dulu. Krisis ekonomi yang berlaku di Malaysia pada ketika ini adalah yang paling dahsyat berbanding dengan krisis-krisis sebelum ini. Tetapi krisis-krisis sebelum ini kita ada sedah memahami bagaimana untuk menguruskannya, kerana kita ada tubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi ataupun EAC, Economic Action Council. Majlis Tindakan Ekonomi ini difungsikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri. Sebelum ini pun, masa 1997-98 pun, kita sudah ada Majlis Tindakan Ekonomi ini yang terdiri yang dianggotai bukan saja oleh menteri yang berkenaan, tetapi juga oleh mereka golongan profesional, golongan akademik, golongan pemain industri dan juga kesatuan-kesatuan di luar sana. Bagi saya, benda itu sudah ada, dan ia pun telah terbukti berkesan Najib sejak dilaksanakan pada tahun lepas, diwujudkan kembali EAC ini pada tahun lepas 2020, dan saya salah seorang yang dipinjamkan ke Sekretariat EAC tersebut pada tahun lepas, dan saya melihat perjalanannya bagaimana, tata cara kerjanya macam mana, dan saya berpandangan beberapa pendekatan ataupun beberapa keputusan penting telah berjaya diambil oleh EAC dan telah berjaya sebenarnya dilaksanakan pada tahun lepas hingga tahun ini, dan juga keberkesanannya pun telah nampak di situ. Saya secara peribadinya lebih cenderung untuk mengekalkan EAC tersebut ataupun Majlis Tindakan Ekonomi tersebut, tetapi mungkin ianya boleh diperkasakan lagi, boleh ditambah baik dengan dari segi aspek keanggotaannya, dari segi perjalanannya boleh ditambah baik, tapi dengan mengadakan cadangan untuk mengadakan Majlis Pemulihan Negara itu, bagi saya seolah-olah fungsinya telah bertindih dengan apa yang telah kita ada pada ketika ini, dan keanggotaannya pun, kalau MPN ini nak dianggotai oleh golongan profesional, memang EAC pun, Majlis Tindakan Ekonomi pun dianggotai oleh golongan profesional juga dari berbagai latar belakang. Jadi saya cenderung untuk memilih memperkasakan Majlis Tindakan Ekonomi yang sedia ada
daripada kita menubuhkan Majlis Pemulihan Negara. Kerana kalau kita lihat suasana politik di Malaysia ni, pengalamannya apabila ada leader ataupun ketua baru yang memimpin, mereka cenderung untuk memperkenalkan jenama baru yang macam ni, MPN, dan mungkin akan ada lagi yang selepas ini kita tak tahu ya. Bagi saya kadang-kadang banyak sangat penjenamaan ini, banyak sangat jenama ataupun sekretariat yang ditubuhkan kadang-kadang menyukarkan juga kepada pihak yang untuk melaksanakan tugas, kepada penjawat awam, kepada orang yang berkenaan dalam untuk menyumbang kepada sekretariat berkenaan. Bagi saya, pengukuhan Majlis Tindakan Ekonomi sedia ada sudah cukup baik kerana kita sudah ada platform di situ. Saya ambil contoh mudah ya, analogi mudah ya. Kita sudah ada jalan kereta api, kita sudah ada kepala kereta api yang sudah ada. Mungkin kita perlu tambah wagon di belakang supaya mungkin lebih panjang, lebih banyak memuatkan barang atau memuatkan orang, dan destinasi yang ingin dicapai sama. Daripada kita buat kereta api baru, kita buat landasan baru yang kita pun tidak pasti keadaannya bagaimana. Tadi kita cakap tentang Majlis Tindakan Ekonomi ada diwujudkan sebelum ini. Ya, ini dilengkapi oleh pakar-pakar yang memang kita ada. Prof sendiri menyertai sebelum ini, memberikan idea dan sebagainya. Namun adakah ia tertumpu pada hanya pemulihan ekonomi? Bagaimana untuk kita melihat bahawa pemulihan menyeluruh, holistik ini, termasuk dari segi politik, sosioekonomi dan sebagainya, Prof? Jika seperti yang saya maklumkan tadi ya, Najib, jika kita mahu memperkasakan Majlis Tindakan Ekonomi ini, ruangnya terbuka luas untuk kita lakukan kepada ke arah tersebut. Kita memang sebelum ini pun EAC bukan saja berperanan untuk melihat aspek ekonomi saja, kita juga melihat aspek sosial dan kesihatan. Tapi kalau kita ingin rangkumkan di bawah satu fungsi yang lebih luas, saya kira benda itu boleh dilakukan. Cuma saya tertarik juga dengan kenyataan Najib tadi, dia ada kenyataan NGO juga berkenaan tadi, kerana meminta Tun untuk mengepalai Majlis Pemulihan Negara ini. Bagi saya, jika kita ingin free ataupun ingin tidak ada campur tangan politik langsung dalam majlis ini, kerana ini penting ya dari segi governance-nya untuk memastikan majlis ini bertindak secara independen, tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak, parti politik ataupun kerajaan ya. Maka bagi saya jalan terbaik adalah kita jangan libatkan langsung orang politik di dalam penubuhan ini, tetapi orang kepalanya mestilah orang yang berpengalaman dalam bidang ekonomi dan bidang sosial dan bidang-bidang yang berkaitan, dan pengalaman menguruskan ekonomi ketika krisis sebelum ini ya. Kita ada banyak ramai yang berpengalaman, dan juga kalau boleh dijadikan Suruhanjaya Najib, maksudnya terus bertanggungjawab kepada Parlimen, direport pada Parlimen jika kita ingin memperkasakan perkara ini. Jadi kita tidak mahu ada campur tangan politik, kerana kita tahu bahawa orang politik ni mereka tidak boleh lari daripada sentimen politik dan juga pengaruh arah tuju politik mereka. Sama ada tidak kira siapa pun yang akan mengepalainya, kita tidak boleh lari daripada perkara tersebut. Dan kita tahu bahawa selalunya orang-orang yang berada di sekelilingnya pun adalah orang yang berkaitan dengan politik juga ya. Jadi pada pandangan saya melihat mengambil titik tengah, iaitu jika mahukan perkara ini bebas politik ya, efisien ya, efektif. Jadi kita perlukan keseluruhan struktur MPN itu sendiri ataupun Majlis Tindakan Ekonomi itu perlu bebas dari pengaruh politik, dan juga mungkin dijadikan sebagai satu suruhanjaya contohnya kalau perlu dibuat sedemikian. Okey, Prof, kita faham itu ada banyak persoalan yang timbul sebenarnya daripada perbincangan ini, kerana kita melihat bahawa bukan sahaja tentang ahli politik tidak sepatutnya mengetuai ataupun mengepalai majlis tindakan seperti ini ataupun MPN ataupun apa nama sahaja yang boleh diwujudkan dengan objektif yang sama sebagai contoh, tapi juga pada akhirnya soal ketelusan. Bagaimana untuk memastikan bahawa apa yang dicapai dalam mesyuarat tersebut, dalam perbincangan tersebut
rakyat tahu apa yang diputuskan dan dicadangkan kepada kerajaan dan apa yang tidak dilaksanakan, apa yang sukar untuk dilaksanakan dan sebagainya. Kerana inilah accountability dan juga check and balance-nya. Kerana pada akhirnya yang membuat keputusan adalah kabinet. Itu nanti saya akan bincangkan. Tapi sebelum itu, Prof, saya nak melihat juga kepada komitmen untuk melaksanakan perkara ini. Kerana pada akhirnya kita melihat setiap pemerintahan itu berubahlah dasarnya. Tidak kiralah bagaimana keadaannya. Bagaimana untuk kita mewujudkan komitmen ini? Kerana setiap penstrukturan reformasi struktur itu mengambil masa yang begitu panjang sekali. Apa cadangan, apa yang boleh kita lakukan untuk memastikan bahawa tidak kira apapun perubahan yang berlaku di pucuk pimpinan, pelaksanaan reformasi itu harus intact, harus tetap dilaksanakan? Ini soalan yang sukar sangat saya nak menjawab, ya. Walaupun ada jawapannya, tapi sukar sangat untuk saya nak bagi jawapan yang jelas, ya. Kerana kita mengetahui bahawa Malaysia ni salah satu uniknya begitulah, ya, seperti yang Najib maksudkan tadi. Ketika mana ada perubahan tampuk kepimpinan, ketika itulah akan ada, kita lihat dasar baru yang muncul. Kadang-kadang ditukar namanya, macam-macam lagi kita lihat. Memang perkara itu lumrah, dan kalau boleh kita nak salah satu perkara yang berlaku adalah dalam masa keadaan sekarang adalah kita tunjukkan bahawa mana-mana dasar yang baik diteruskan. Tak kiralah sama ada parti politik mana yang memimpin, siapakah yang memimpin menjadi Perdana Menteri, benda yang baik diteruskan, ya. Yang menjadi pokok penting di sini, Najib, ya, hasil pemerhatian saya, ya, kita bukannya tidak ada dasar yang bagus, Najib. Sebenarnya kalau kita bongkar balik dasar-dasar ataupun buku-buku dokumen yang pernah kita buat, terutamanya saya ambil contoh semasa krisis yang 798, kita ada keluarkan laporan yang mengandungi dasar-dasar kehadapan apa yang Malaysia perlu buat. Kalau kita lihat itu, kita telusuri itu, sebenarnya dasar-dasar itu dah betul, dah amat baik kepada Malaysia. Reform dalam bidang-bidang tertentu memang dah betul, yang itu yang kita perlukan. Tetapi hakikatnya, ya, Najib, bila kita lihat dari segi outcome-nya, output-nya, kita mendapati seolah-olah dasar itu tidak efektif, ya. Itu yang menyebabkan sebahagian orang cenderung untuk tukar dasar, buat revamp balik apa semua. Kadang-kadang kalau kita lihat permasalahan yang kita hadapi pada hari ini di Malaysia pada ketika ini, sebenarnya bukan satu benda baru. Kita dah lihat benda ni dah berpuluhan tahun dulu, isu itu, terutamanya apa melibatkan isu struktural tadi, ya. Jadi kita sudah ada dasar-dasarnya, tapi outcome-nya tidak sedemikian. Banyak faktor mempengaruhi keadaan tersebut. Sama ada di pihak perancangan ataupun pihak yang mengimplementation-nya, dan juga sampailah kepada pihak yang pemerintahan kepala tadi, ya, maksudnya ketua pemerintahan tadi pun boleh mempengaruhi keadaan tersebut, ya. Jadi ia agak rumit untuk diperbahaskan kat sini. Tetapi bergerak ke hadapan, ya, Najib, kalau kita ada satu inisiatif ataupun satu dukungan ataupun satu desakan yang kita rasa benda ni perlu dilakukan, bagi saya adalah contoh yang kita boleh buat adalah yang mana pucuk pemerintahan baru boleh pertimbangkan ataupun masa akan datang, ya, kita wujudkan seperti mana seperti Suruhanjaya ke, ataupun satu badan yang terus bertanggungjawab kepada Parlimen ataupun bertanggungjawab kepada Perdana Menteri, yang memantau dasar-dasar dan juga program-program apa yang termaktub dalam dalam buku dokumen itu, sama ada dilaksanakan ataupun tidak. Kalau dilaksanakan, apa permasalahannya, apa semua kita tengok balik. Sekarang ni kita hanya ada audit yang kita melihat dari segi perbelanjaan, dari segi perbelanjaan kata program, perbelanjaan kata projek. Kita tidak ada audit pada dasar, Najib. Kita tidak ada buat begitu. Jadi saya kira sudah sampai masanya salah satu perkara reform yang kita perlu lakukan adalah audit kepada dasar itu sendiri. Apa permasalahannya,
kenapa pelaksanaannya tidak mencapai apa yang kita kehendaki, di manakah wujudnya titik buta di setiap dasar yang ada itu, supaya kita boleh dan supaya outcome ini ataupun penemuan ini dibentangkan di parlimen contohnya, ataupun dibentangkan kepada bila dibentangkan di parlimen, saya kira orang awam akan mengetahuinya. Jadi mungkin perkara ini juga boleh dipertimbangkan di masa hadapan. Kita melihat kepada secara generiknya lah ataupun kita melihat bagaimana untuk melaksanakan ataupun memastikan segala apa yang dibincangkan melalui Majlis Tindakan Ekonomi ataupun MPN sekalipun, jika ingin dilaksanakan dengan lebih lebih tertumpu, haruslah melibatkan kemahuan politik itu sendiri. Baik, saya nak bawa perbincangan ini Prof kepada lebih teknikal sedikit ataupun lebih ke dalam sedikit dalam sudut. Najib, kalau boleh saya tambah sikit soalan ini, baru sampai sekejap tadi Najib. Minta maaf Najib. Silakan Prof, silakan. Perkara ini agak penting ya, kerana di Malaysia dari segi perancangan dasarnya ya, kita di peringkat negeri, di peringkat daerah ataupun di peringkat masyarakat sana, kita lebih tertumpu apa yang Putrajaya nak buat. Jadi inisiatif daripada bottom up tu tak ada, top down saja. Jadi itu sedikit itu yang salah satu puncanya juga ya Najib, kerana kadang-kadang benda yang datang di Putrajaya mungkin sesuatu dasar ataupun program itu tak sesuai untuk di daerah tertentu kan, di daerah Rompin contohnya, di daerah Kuala Kangsar ke contohnya. Kerana dia datang daripada Putrajaya ya. Kalau boleh kita mahu lebih pendekatan yang berbeza, apa yang datang tu dasar tersebut datang daripada peringkat bawah ya. Kerana peringkat bawah yang mengetahui apa permasalahannya, apa dasar yang diperlukan, apakah reform yang diperlukan, apakah yang peruntukan ke yang diperlukan untuk membangunkan kawasan itu. Ini perkara yang kita perlu lihat juga Najib.